إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين الكرام شغل الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف قدس الله سره كما أن للدنيا أبناء من استند إليهم كفوا فكذلك إن للآخرة أبناء من استند إليهم أغنوه فلا تقل طلبنا فلم نجد فلو طلبت بصدق لوجدته وسبب عدم وجدانك عدم استعدادك. Seperti mana bagi dunia itu ada anak-anak dia, dipanggil abna'ud dunia. Sesiapa yang bergantung kepada mereka itu, maka akan memberi kelengkapan kepadanya. Begitulah juga sesungguhnya bagi akhirat itu ada anak-anaknya, dipanggil abna'ul akhirah. Siapa yang bergantung kepada mereka, mereka akan memberikan kekayaan jiwa kepadanya. Maka engkau berkata, kami telah mencari anak-anak akhirat namun kami tidak menjumpainya. Maka jika benar engkau mencarinya dengan sidik, mana jujur, pasti engkau menjumpainya. Ketahuilah sebab engkau tidak menjumpainya adalah engkau tidak bersiap sedia untuknya. Kalau benar-benar kita cari golongan ahlillah ni, jumpa kan. Ya, dia setiap masa dia. Cuma dia kebanyakan akhir zaman dia tersembunyi dan mereka minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Itu saja. Tapi kalau dia tak bersungguh atau hangat tai ayam mungkin kan, dia tak payah nak jumpa. Jadi dua abna'ud dunia atau abna'ul akhirah. Batu Jabal Lubnan tu tempat perhimpunan para wali. Tapi bila tak dijaga, akhirnya jadi sarang pelacur. Wasak Jabal Lubnan. Dulu ketiga tu abna'ul akhirah, banyak itu para awliya. Ya, bila di kalangan dia nak balik ke rumah dia, yang duduk di situ pesan. Dia kata, apabila kau berjumpa dengan abna'ud dunia, sampaikan pesanan aku. Wah, dia kata kita abna'ud dunia. Ya, dahsyat dia. Kau sampai golongan tu, kau sampaikan pesanan aku sekian. Ya. Jadi maknanya apa? Cari. Sebab kita disuruh tu, kunu ma'as-sadiqin. Hendaklah kamu berserta dengan orang yang siddiq hati dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mana orang yang betul-betul hatinya bulat dengan Tuhan. Dia ni boleh bersama-sama, kita bersama dengan mereka untuk mendapat makna pimpinan, untuk mendapat maknanya apa? Jalan yang terang menuju kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun yang lain daripada itu salah hanya. Bapa sohbatan ni benda besar, menjadi sebab kemajuan rohani seseorang ataupun kemerosotannya. As-suhbah, perdampingan. Dia berdamping dengan yang baik. Anjing masuk syurga kan. Ashabul kahfi. Dia berdamping itu, temankan
mandi dia ke dia masuk. Itulah sebaliknya pula. Kalau dia bertemankan dengan yang tak elok, maka ke sana juga masuk. Fa innal arus la tujla ala fajir. Walau talabta ru'yatal arus ya maghrur la taraktal fujur. Walau taraktal fujur la ra'aital awliya wal awliya'u kasirun la yanqusu adaduhum wala yanqati'u madaduhum wala naqasa wahidun minhum la naqasa min nurin nubuwah. Masya Allah. Fa innal arus la tujla 'alal fajir. Sesungguhnya pengantin itu tidak akan ditayangkan kepada orang jahat. Jika engkau ingin melihat pengantin, mana pengantin sini pengantin Allah, iaitu para aulia. Wahai orang yang tertipu, pasti engkau meninggalkan perbuatan jahat. Dan jika engkau tinggal kejahatan, pasti engkau menjumpai para aulia. Dan para aulia itu sangat ramai, tidak pernah berkurangan bilangan mereka, ya, dan tidak pernah terputus madad mereka. Dan jika berkurangan sahaja bilangan mereka, pasti berkurang juga dari nur kenabian. Jadi maknanya Allah Ta'ala sentiasa pelihara. Masalah kita jumpa atau tidak saja jalan para aulia illahi ta'ala, ya, itu saja maknanya. Habis. Semuanya pengantin mana arus. Itu dipanggil kita ni tajul arus, mahkota pengantin Allah Subhanahu Taala. Mahkota bagi pengantin Tuhan. Siapa pengantin Allah Taala ni ialah wali-wali dia. Itu dipanggil pengantin dia. Atau panggil rijal, ya, para lelaki Allah Subhanahu Taala. Dia ni tidak maknanya ditayangkan kepada orang jahat. Ya, pengantin tidak akan ditayangkan kepada orang jahat. Bagaimana nak dapat berjumpa dia, kita islahkan diri kita. Bila kita betul-betul jaga ikhlas kena Allah Ta'ala, betul-betul sedik, Allah Ta'ala akan buka. Allah Ta'ala akan buka. Dia tak minta pun dia buka. Ya. Jadi kalau diminta, tapi dia sendiri tak membersihkan diri dia, jadi tidak akan layak bertemu dengan pengantin. Sesungguhnya pengantin itu tidak akan ditayangkan kepada orang jahat. Jika engkau ingin melihat pengantin, wahai orang, ya, tertipu, pasti engkau meninggalkan perbuatan jahat. Ini kau nak jumpa wali, tapi kita sendiri tak membersihkan luaran dan dalaman kita. Dia kena bersih dua kali. Dia bersih betul-betul cantik, maka layaklah dia, diizinlah dia bertemu dengan para wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan syarat dia bersihkan betul-betul, maka layaklah dia untuk bertemu dengan kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika engkau tinggal kejahatan, pasti engkau menjumpai para aulia. Kalau kita bersihkan betul, jumpa kita buka, ya, para aulia. Dan para aulia itu sangat ramai. Ya, para aulia itu sangat ramai. Aulia kasirun la yanqusu adaduhum. Tidak pernah berkurang bilangan. Kalau wali abdal itu mati seorang, ganti seorang, mati seorang, diganti seorang. Ya. Dan tidak pernah terputus madad mereka itu. Ya, madad, bantuan-bantuan mereka itu sentiasa didoakan dan sebagainya. Dan jika berkurang seorang saja bilangan mereka,
pasti berkurang juga dari nur kenabian, ya. Sedangkan nur kenabian itu tak putus, dia tak berkurang. Jadi kesimpulannya bersihkan diri, ya. Bersihlah, ya. Orang dulu kalau buat kerja kahwin kan, dia menolong. Dia duduk di mana? Bahagian dapur. Dia basuh apa? Kuali, pinggan, berpeluh, busuk bau. Tiba-tiba nak masuk, nak bersalam pengantin. Orang lagi tak? Tak lagi. Walaupun pengantin tu hanya 1 hari je. Namanya Raja Sehari. Hari kedua tak ada raja lah. Raja Sehari. Nak pergi salam dia, "Hoi, kau ni apa busuk, pergi mandi dulu." Tu nak salam dengan Raja Sehari pun kena bersih. Ini bukan Raja Sehari ni, Raja dunia besar ni, aulia, para aulia. Maka para aulia dia tak nak kita bersih luar dia, dia nak dalam tu semua kena bersih. Dalam tu kena bersihkan betul-betul. Tempat tirik Allah Ta'ala, baru dia cantik. Dan bila dalam dia bersih, luar dia bersih lah. Wa iza ahbabta habiban lan tasila ilaihi hatta takuna ahlan lil wusuli ilaihi. Wa zalika hatta tatatahhara mimma anta fihi minar razain. Apabila engkau mencintai seorang kekasih, iza ahbabta habiban, kau akan cinta seorang kekasih, engkau tidak akan sampai kepadanya sehingga engkau benar-benar layak untuk sampai kepadanya. Ya, dan sampai pada kasih mesti betul ikut cara dia, adab-adab dia, ya, syarat-syarat boleh sampai. Dan orang yang nak jumpa kasih, dia akan jadilah penuhkan syarat. Macam orang nak bernikah kan, dia berkasih betul dua nak bernikah, ya. Maka yang ni cari duit siang malam. Nak cari duit orang ni hantaran. Nak cari duit belanja, ya. Kalau kata si lelaki memang si nak kau, habis tak kerja, si malah nak kerja. Malah kerja apa? Tak adil lah kan, ya. Dia kena bersungguh-sungguh, siang malam dia ngumpul duit, kami berjimat lagi, makan kuaci je. Dia makan kuaci apa, nak kumpul duit nak nikah ni. Ya, sayang now dia. Maknanya kesungguhan tu cerita dia. Dia kesungguhan betul-betul, tu tanda dia cinta. Ni cinta sungguh, kerja malas, apa tidak. Apa cinta, apa nama tu? Kata cinta beramal malas. Zikir malas, bukan cinta, bohong. Dia berbohong pula. Jadi kelayakan dia kena ada. Kelayakan dia apa? Hampirkan diri dengan Allah Ta'ala dengan cara yang sebenar, jaga syariat zahir dan batin. Itulah dia menjaga dia. Dia punya apa, lesen besar dia, duduk tetap menjaga syariat zahir dan batin hinggalah engkau benar-benar mensucikan diri dari segala kotoran yang engkau lakukan, ya. Habis. Kemudian qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, Auliyaullahi araish wal araish la yaraha al mujrimun. Allah. Iza sakulat alaika ta'atu wal ibadah wa lam tajid laha halawatan fi qalbik wa takhiffu alaika al ma'siyah wa tajidu laha halawatan fa'lam annaka lam tasduq fi taubatik wa innahu law sahhal asal la sahhal far'u. Ada kaedah besar ni. Iza sahal aslu sahal far'u. Berkata Imam Tarikat Syaziliyah Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata waliullah, aulia Allah ni dipanggil araish, umpama para pengantin. Mana orang yang mulia, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang mempunyai kedudukan. Tu. Para pengantin tidak boleh dilihat oleh orang-orang jahat. Ya, para pengantin majlis ada kau tak senonoh nak masuk. Mabuk jumpa masuk. Baju tak bersih pun tak bagi masuk salam pengantin. Apabila engkau merasa berat untuk melakukan taat dan ibadah,
nak buat ibadat ni, dah tahu dah kelebihan, dah belajar, tapi buat berat kan, ya. Satu, tak kira apa jenis ibadah, dia rasa berat, tak rasa ringan. Dan hatimu tidak merasai kemanisan ibadah. Mana manis itu tak dapat lagi, ya. Buat dia buat, bukan tak buat, ya. Tak tinggal dia buat ibadat, tapi tak dapat manis, halawah. Dia cek balik, sebab dia ada penyakit, dia demam panas ke macam-macam ni, sebab dia tak dapat mengesan betul kemanisan. Tiap ibadat dia ada kemanisan yang hebat. Tapi ketika tak dapat lagi, sila menangis minta tolongan Tuhan. Jadi tidak merasai kemanisan ibadah, bahkan dia rasa berat ni. Dan ringan pula untuk engkau melakukan maksiat. Bila buat maksiat mudah nau jatuh, bisikan-bisikan tembakan nafsu kepada hati kita mudah nau diikut, ya. Lambaian maksiat mudah dituruti, bisikan maksiat mudah ditergoda maknanya. Ya, bahkan merasai kemanisan pula, lagi bahaya. Dia tahu benda maksiat, tiba-tiba dia rasa seronok. Tidak ada bala paling besar bila hati kita rasa seronok dengan maksiat. Sebab tu benda maksiat kita rasa takut. Tu. Tiba-tiba rasa dah seronok. Ni bahaya besar ni. Maka ketahuilah sungguhnya engkau tidak benar dalam taubatmu. Itu tanda dia. Bermakna kalau dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, confirm dia akan rasa kemanisan ibadah. Ya, sebab tu kalau orang kata saya ni ibadat kosong je, banyakkan taubat. Dia pun tanya, saya ada dosa ke? Kepala otak kau. Kalau jawab macam tu, kau jawab kepala otak kau. Ya, itulah kita dia. Ya, iza lam taqwa ala kamilal wa sahmin nahar fa'lam annaka maqbulun. Tu je jawab. Qad qabbalat kahtiyat. Bila kamu rasa berat nak ibadat, bangun malam pun payah, selang baru kamu telah ditambat. Yang menambat kamu tadi maksiat zahir dan batin. Dan lebih bahaya lagi bila maksiat dah tentu ada, confirm dia tak boleh kesan. Dia rasa dia macam tak berdosa. Itu lagi parah. Ya, dia rasa macam dia tak berdosa. Wali-wali rasa dosa dia banyak kan. Tu. Jadi keadaan dia bila tak ada kemanisan, keadaan dia mana taubat kita belum sahih betul. Belum dapat taubat yang betul-betul sebagaimana dikehendaki. Sebab bila taubat betul-betul dikehendaki, memang dia akan berubah perasaan dia, minat kepada ibadah, benci kepada maksiat. Itu memang keadaan dia begitulah. Tapi kalau tak ada lagi tanda tu, bermakna taubat dia tu kena semak balik tu. Takut taubat dia lisanan dunal qalb, pada lisan saja, tak terjun dalam qalbi. Maka ketahui olehmu sesungguhnya engkau tidak benar dalam taubatmu. Sesungguhnya jika sahlah para perkara asal, apa asal? Taubat, pasti sah segala cabang furu' amalan. Keadaan dia, iza sahal asal sahal furu'. Ya, iza sahal aslu, apabila sah asal, apa asal sini? At-taubah. Sahal furu', nasai sahla furu'. Apa furu'? Ibadat. Mana amal akan cantik, amal tu ringan, amal tu rasa manis. Sebab apa tu? Itu adalah kehasilan daripada taubat yang nasuha. Ya, itu kesan dia. Ini pengalaman wali-wali dia, dia bagi kaedah tepat-tepat dia. Sebiji dia bagi cantik dia. Tu. Ukuran senang kita tengok itu. Nak tahu taubat kita terjadi ke tidak, dapat ditengok dalam amalan yang kita lakukan. Kita buat ibadat tu semangat tak? Kita buat ibadat tu manis tak? Seronok tak? Ringan tak? Terang tak? Kalau cantik, alhamdulillah, itu menandakan taubat dia Tuhan terima. Ya, sebab bila taubat dia Tuhan terima, bermakna pembasuhan dia betul. Cermin tadi tak boleh nampak kan, gelap. Ya, dekat bilik air kita mandi-mandi, sabun melekat, dah tak nampak. Jadi tanda dia bahawa basuhan dia betul, baru nampak lah. Ya, nampak terang. Tu betul lah dia punya basuh. Kalau tengok lagi sental tak hilang lagi, macam tak betul dia basuh. Dia basuh sikit-sikit je. Kalau dia sental tu sampai berkilat cermin, tu memang nampak terang, dapat ni manfaat dia guna pakai tu selesa. Begitulah kalbi kita. Bila sedap terang dengan Tuhan, tu menandakan bersih dosanya. Dan dosa tu bersih bila dia taubat, dia sah. Tu. Habis. Itu kaedah-kaedah besar ni. Apa kaedah besar tadi? Iza sahal asal sahal far'un. Ya, bawah iza sahal asal sahal far'un. Bila sah asal, apa asal? Taubat. Sahal far'un, nasai sahla far'un, apa far'un? Ibadat. Pada ibadat dia akan cantik, ya, bila taubat dia betul. Ibadat dia akan lazat bila taubat dia betul. Bermakna kalau gangguan dalam ibadat ada, bermakna
betulkan, taubat balik. Ya, tu taubat kita silap tu ada, tak kena. Tak sungguh-sungguh lah dan sebagainya. Habis. Kemudian laitaka ata'ta maulaka kama yuti'uka abduk fa innaka tuhibbuhu nahidan fi hidmatik daiman wa anta tuhibbu ta'ah wa tatlubu an tafruwa minha musri'an ka'annaka tankuru bil manaqir. Alangkah baiknya engkau mentaati Tuhanmu seperti mana hamba-Mu mentaatimu. Kita tuan, tiba-tiba kita ada hamba, atau kita tauke, kita ada kuli. Macam mana kita tengok, ya, dia orang kerja bagus dengan kita, kita pun seronok. Macam itulah kita pula dengan Tuhan. Nak dapat reda Tuhan, buat betul-betul. Maknanya itu, perbetulkan sungguh-sungguh zahir dan batin kita. Sesungguhnya engkau sangat suka hamba itu rajin. Bila rajin menarik reda kita, seronok hamba dia bagus tu, dia buat kerja, tak ada ponting, ya, kita suruh cepat siap. Tu. Dan kita dengan Tuhan dah siap ke? Itu masalah. Kita ni abdi dia. Dan cergas, buat ibadat tu pantas, cergas, ya. Semasa berkhidmat kepadamu, ya, selama-lamanya, dan engkau suka melakukan ketaatan, dan engkau berharap bahawa engkau segera menyelesaikannya, seolah-olah engkau menggali dengan paruh. Tengok tu, ya. Kata, alangkah baiknya engkau mentaati Tuhan seperti mana hamba-Mu mentaatimu. Sesungguhnya engkau sangat suka hamba itu rajin dan cergas semasa berkhidmat kepadamu, selama-lama begitu. Dan engkau suka melakukan ketaatan, dan engkau berharap bahawa engkau segera menyelesaikannya, ya, dan engkau segera menyelesaikannya, seolah-olah engkau menggali dengan paruh. Apa maksudnya? Kita gali dengan paruh, tiba-tiba nak cepat, mana boleh kau pakai JCB lain. Jadi makna jangan gopoh, itu maksudnya, ya. Sebab Profesor Dr. Rajab Dib, kita tengok dia punya apa, ceramah kan. Dia kata kalau cepat nak hasil, dia cepat mati. Pokok durian dia lambat sikit buah, tapi dia tahan lama tak? Banding dengan pokok kacang. Pokok kacang cepat tak buah, bendir cepat tak buah, tapi cepat hampus. Kejap dia buah dah bulan depan dah kering. Cepat dapat, cepat habis. Itu maksud dia. Jangan gopoh, itu maksud dia, ya. Ikut step dia maknanya, atau adab-adab itu, ya. Kalau dalam hikam dia kata, kau jangan tanya kenapa terlambat terbuka hijab, kau kena tanya kau lambat pergi ke Tuhan. Kita yang lambat gigi, lepas tu nak buka cepat, kan? Mana tak sama, step dia tak sama, ya. Tu. Kunan faya laita basaran nazarta bihi mahasinal ghair uwitta anhul ama. Faya laita basaran, maka alangkah baiknya mata yang engkau gunakan untuk melihat kecantikan-kecantikan selain Allah Ta'ala itu diganti menjadi buta. Allah. Ya. Dia kata, maka alangkah baiknya mata yang engkau gunakan untuk melihat kecantikan-kecantikan ghairullah. Sepatutnya mata engkau gunakan melihat kecantikan, kehebatan, kebesaran Allah. Tapi kau pergi tengok makhluk dia buat berjadah. Dan kau buta baik maksud, kau tak memandang lagi baik. Mandang tak kena pada tempat. Sebab kita nak memandang supaya ada kehasilan kontak kita dengan Allah Ta'ala. Jadi apabila kita gunakan pada benda yang tidak berharga, baik tak payah, kan? Macam aku satu tempat tiba-tiba tu buat kerja tak sungguh, macam kau tak payah datang. Kan orang kata kan, waktu kerja kena bersungguh, dah bagi betul-betul dia buat yang sama level. Dan benda tu benda besar, ya, tiba-tiba dia tak tumpu, orang marah.
Baik kau tak payah buat kata, baik kau tak payah datang kata, bawa ke dia main-main. Maksud dia kena bersungguh. Itu maksudnya. Baru Tuhan beri bantuan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh jalan kami, saya kami buka jalan dia. Maka alangkah baiknya mata yang engkau gunakan melihat kecantikan, tapi kecantikan mana? Al-ghair al-ghairullah selain Allah Ta'ala. Ya, uita kau gantikan anhu daripada al-ama, daripada buta. Baik kau buta baik. Kasar bahasa sebenarnya. Kalau kau tak reti melihat kebesaran Tuhan, kau lihat kebesaran makhluk, baik kau buta lagi baik. Kalau macam tu lah maksud dia. Daripada telinga kau tu dengar menyanyi dalam lalak ayat Quran kau tak dengar, baik kau pekak lagi baik. Kalau bahasa gitunya tu lah kan. Ya, kalau kaki kau tak berjalan ke masjid, ke surau, buat kebajikan, ke tempat maksiat, baik kau lumpur lagi baik. Itu maksudnya. Dan seterusnya lah. Kalau mulut kau tak reti nak berzikir ke Tuhan, kau sebut benda lain, baik kau bisu lagi baik. Itu maksudnya. Ya. Dan akhirnya apa? Kalau kau tak reti juga tak kata kau mati lagi baik. Tak habis cerita tuan. Kalau tu dah marah pun, kau ni buat ni tak boleh, ni minta ni kau mati lagi baik kata. Tu ni yang marah tu. Orang tu dia kau suruh buat ni tak boleh buat, suruh buat ni tak boleh buat. Kau mati lagi baik kata. Menyemak kata. Kan? Kita datang satu program apa tuan? Bergotong royong. Ya, dia duduk cangkul. Kau tak payah datang lah, senang. Orang pun tengok sakit hati kan. Orang lain bukan cangkul, bukan apa, dia duduk punggu. Lepas tu bercakap je. Kau tak payah datang lah, menyemak ayam macam tu maksudnya. So ibadat ni tak boleh. Sebab ibadat ni kau mati lagi baik. Pemberatkan dunia panggil. Kalau kau takat kau makan, minum je, cari duit, kumpul harta je, kaya raja. Orang kafir yang boleh. Kau takat makan, minum tu, apa jalan kandang tu boleh. Itu maksudnya. Tajam sindiran tuan pengarang. Dia sindir kita tajam. Kau buta lagi baik. Dan kias yang lain. Maknanya kalau anggota yang Tuhan beri 7 anggota, tak kita reti nak gunakan mendekatkan diri pada Ta'ala, baik jangan pakai anggota tu. Buat berat kita nak jawab di akhirat. Mata dia suruh tengok kebesaran dia, kita tengok benda lain, buat maksiat. Besok akhirat dia jawab. Tak dia jawab. Kau guna kat mana? Habis. Telinga kau guna kat mana? Habis jawab dia. Semua faul habis. Berat. Lepas tu saya Abu Bakar dan punya hebat iman yang tinggi. Dia tengok burung, kalau aku jadi burung lagi baik. Maksud dia pun tuan, mengenangkan nak jawab kita punya amanah tu besar. Bukan di komen, bukan tak boleh tahu tak. Maksudnya apa? Allah, makna nisbah nak jawab kita so berat. Satu-satu tak selesai kita akhirat so takut tak terjawab. Dan kata jawab kan kena marah, kena baling dalam neraka. Kalau boleh cantik, tempat syurga tempat dia. Nikmat besar di sana besok, dan azab pun besar. Tempat paling hebat di sana lah. Nisbah nikmat pun hebat, nisbah azab pun hebat. Sebab tu orang kafir besok bila di akhirat, apa ucapan dia? Ya laitani kuntu turaba. Bila tu dia cakap? Bila dia tengok bahawasanya binatang-binatang yang bergaduh atas dunia, lembu bertanduk dengan lembu tak ada tanduk, kambing ada tanduk dengan kambing tak ada tanduk, yang mana sedap bantai kan? Yang ada tanduk boleh sedap bantai kan? Besok tuan tukau, yang tak ada tanduk bertanduk, yang ada tanduk dunia pula tak ada tanduk, dia bantai kat sana. Bila bantai habis cukup je, tuan matikan jadi tanah. Bila nampak macam tu, dia kata harap-harap aku pun jadi tanah lah. Sebab apa? Dia nampak neraka kan. Segala yang dijanjikan Rasulullah SAW semua dah nampak. Julangan neraka, biar aku mati jadi tanah, dah mana boleh. Itu bukan haiwan, kita insan, ada tanggungjawab. Semua kena jawab pada sana itu. Itu maksudnya. Takut orang kafir je. Dia kata jadi tanah, mana boleh tanah. Tunggulah azab makin hebat menanti mereka yang kufur dengan Allah Ta'ala. Itu Allah. Kemudian kam hasala lakal hawan bil lukufi ala abwabil makhluqin wa kam ahanuka wa anta la tarji'u ila maulak. Berapa banyak keaiban, berapa banyak kekejian aib yang berlaku kepada engkau bila akibat engkau berdiri di hadapan pintu makhluk. Duk harapkan makhluk, kalbi ni, hati kita ni harap bantuan orang, harap dengan Tuhan, harap dengan makhluk apa jadah. Makhluk ni sama taraf dengan kita kan. Kita mengharapkan makhluk, ulama kata macam orang dalam penjara mengharapkan orang dalam penjara. Dia dua-dua banduan A dengan B. B kata, kau tolong lepas aku. Kau lah tolong lepas aku. Lepas apa kunci bukan kat dia.
Ya, kunci dekat jaga tu, kat warden. Mana dua-dua sama taraf. Ya, hakikat sama taraf je. Kita semua ni hakikat sama taraf. Abdi fakir, ya, yang telah diset kehidupan kita diazali oleh iradah Allah Taala. Dia panggil taksis, ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Dah siap dah tuan. Dah siap dah ada dalam inkishafil ilmi. Sebelum kita ada dalam ilmu Tuhan dah tahu berlaku. Ya. Ya tuan, jadi kita ada hikmat. Jadi maknanya beri kepatuhan yang sebenar kepada dia. Itulah maksudnya. Dan berapa banyak mereka telah menghina engkau, namun engkau tetap tidak kembali kepada Tuhanmu. Ya, banyak ada dengan sebab kita hamba tadi dari hina dan dari perbudak kan yang kejauh je kan. Hamba dia dengan dun. Dan tidak ada paling besar kehinaan dunia tadi menyebabkan dia terkufur, jadi kufur dengan Tuhan. Wala yazabillah. Ya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Itu hadis sahih. Mereka jual agama kena nakkan harga dunia, pangkat, jawatan. Bergebut. Dulu ceramah mati-mati kan, dia dah dapat pangkat dan lupa. Dulu kau ceramah nak putus tali mic dia tengok jemaah kan, dia takbir tak jejak, tergangkat. Gayang dah habis, terlingkup. Dah tak ada sebut lagi dah perjuangan, ya. Buat apa, projek habis, wala ayazabillah. Takut tuan-tuan ni, jangan kena kat kita, takut kita tombang, na'udzubillah. Kita minta lindung dengan Allah Ta'ala. Maksud dia apa? Jangan gantungkan hati kita dengan alliq qalbak billah. Gantungkan, tambatkan kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Sebab makhluk dia sama dengan kita harap dia. Tak ada apa pun tuan-tuan ni. Hebat mana makhluk? Akhir malakul maut ambil semua, hilang. Ya, dia kaya, hilang, dia ada pangkat, hilang, dia rupawan, hilang, habis. Tak ada apa tuan. Ya, tak ada apa. Tinggal benda sebentar je. An-nas niam. Hidup kita di dunia ibarat orang yang mimpi dalam tidur. Ya, dia mimpi dalam tidur, dia orang kaya besar tuan, jutawan besar. Ada kenderaan hebat, bukan kenderaan atas jalan raya je, atas jalan raya pun ada, tahu, helikopter. Sekali mimpi jatuh helikopter, rupa celakatil. Allah, mimpi aku ingat betul lah dia kan. Tu je, tentu hilang. Hebat pun malaikat maut datang, Allah hilang, tak ada apa kan. Ya, itu dia nak melaung pun tak ada guna lagi lah. Ya, dah diberi pesanan banyak dalam Quran dan hadis-hadis sahih dan Nabi SAW beringat. Ya, waktu Tok Guru kata ingat, kita biasa kan duduk sini, hidup sana lebih besar kan. Dia nak cicik hati pula. Kena tegur. Tok Guru cakap tu betul lah kan, semua sekali. Islam tak kira kau cakap apa, sama taraf abdi, hamba fakir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tu. Habis. Dan satu lagi tengok. Ruya an Syekh Makinuddin Al-Asmari radhiyallahu an. Ya, si Makinuddin wali besar tuan ni. Di antara sebab dia apa? Dia mendapat futuhat, dia sentiasa mengekalkan sebelum tidur tu dia muhasabah tuan. Orang panggil apa? Audit amalan kita. Kerajaan kalau 2 tahun tak audit macam tuan. Oi, gabak negara tuan. Kalau file berapa terela tak tahu tuan. Dia kena audit. Ya, kita audit amal kita. Ya, sejak daripada kita bangun pagi, bangun pukul berapa kita? Pukul 4, pukul 3, ya. Ni sahur awal sikit. Ada juga bini kat dapur dia tidur lagi. Lepas tu bangun dah masak gitu. Ni tanya nak makan, dia patut bini kat dapur kau bangun dah tahajud, zikir, selawat banyak kan, baca Quran. Ni dah. Ni tanya dah siap makan ni. Inilah ruang, ni madrasah tarbiyah dan ni bulan Ramadan ni banyak kan, mudah-mudahan dapat suntikan besar. Tu. Diriwayatkan oleh Syekh Makinuddin Al-Asmari radhiyallahu an. Dia kata apa? Annahu qala ra'aitu fil manam hurriyatan wa hiya taqul ana lak ya wa anta li, masyaallah. Ya qala fabaqitu nahwa syahrain au salasah, ya, au salasatin la astati'u lil makhluqin kalaman. Allah illa takayyatu li tibi kalamiha. Tengok tentang hebat ilmu mimpi. Diriwayatkan oleh Syekh Makinuddin Al-Asmari radhiyallahu an bahawa sini dia bermimpi. Aku pernah diberi mimpi oleh Ta'ala makna ini. Dia aku bermimpi bertemu dengan seorang bidadari. Dia mimpi bidadari syurga. Dan dia berkata, bidadari itu kata bagi apa ke? Ana laka wa anta li. Aku adalah milikmu dan engkau adalah milikku. Mana kita akan bertemu besok. Oh, dahsyat ya.
Kemudian Syekh berkata, setelah itu selama 2 atau 3 bulan aku tidak mampu untuk bercakap dengan makhluk, dengan manusia, kecuali termuntah. Dia dengar suara bidadari 3 bulan dia tak boleh dengar suara orang. Kalau dia dengar suara orang ni tak apa nama si Nur Hadiza ke apa, muntah kan. Ya, suara artis ke apa benda, dia dengar suara ni setelah dia dengar suara bidadari je. Baru dengar suara itu pun dengar dalam mimpi, belum ori betul kan. Ya, 3 bulan tak boleh dengar, muntah tak apa, bau apa. Lawyer dengar suara orang kan, suara artis pun lawyer dengar. Bila dia dengar suara bidadari je, tu belum real dia tengok kan, dalam mimpi tu. Hebat tak hebat Allah Allah. Hei, dahsyat tu nikmat sana. Tapi ada lagi paling dahsyat nikmat ialah menghadap terus dengan itu lagi hebat. Habis bidadari pun tenggelam. Nikmat paling besar kali, hilang segala-galanya. Sebelum tu tuan bagi lagi, tanya dia nak lagi, janji lagi tak nak, tunjuk lain nak lagi. Last kali tuan tajalli habis. Buka aja, tanya tak nak dah. Mana kemuncak nikmat ialah dengan Allah Ta'ala. Itulah kemuncak di dunia juga. Dia terbuka kita dengan dia. Itulah syurga yang disegerakan, jannatul mu'ajjalah. Ya, cari tunggu-tunggu dan jalan tebuk. Dia minta pertolongan Allah Ta'ala, diberikan berkat, mudah-mudahan terbuka hijab. Setelah itu selama 2 atau 3 bulan aku tidak mampu untuk bercakap dengan makhluk, kecuali aku termuntah mendengar perkataan mereka itu. Akibat apa? Keindahan perkataan bidadari. Bau berapa patah kan? Ana laka wa antali. Ya, ana lak wa antali. Aku bagi engkau dan engkau untukku. Tu dia dengar. 3 bulan tak dengar suara makhluk lain dan terbelahak ni muntah kata. Tu nak tunjukkan apa? Kehebatan nikmat di sana. Sebenar-benar di sanalah. Tu sebab apa saja kita nak buat, Nabi kata ukur di sana, selamat tak? Dengan tindakan kerja buat kita selamat di sana. Teruskan. Kalau tidak sila berhenti. Sebab kita akan ke sana. Kemudian kafaka ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala Allahumma qina ala masalih. Fa inna khairan kullahu bi anta min Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Rabb.